Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini dalam satu majlis ilmu di mana pada malam ini adalah malam yang pertama di mana saya akan memulakan pengajian secara bulanan di surau ini menerusi kitab yang dipilih bersama-sama dengan pihak surau Nurul Iman, iaitulah kitab yang sama-sama kita akan menjadikan satu silibus bulanan, iaitu kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, di mana kitab ni kitab yang nipislah, dalam bahasa Jawi lama yang terkenal, namun usah kita gentar, usah kita kenaling, bimbang, sudah dah tulisan kecil dan sebagainya, tulisan pula Jawi lama, jangan kita bimbang. Kerana telah ada di kedai sana, di luar, di kedai-kedai buku, kitab Hidayatus Sibyan ini telah diterjemahkan daripada bahasa Melayu dalam Jawi, diterjemahkan kepada Rumi. Kitab nama dia Hidayatus Sibyan. Jadi pada malam ni, memandangkan kita semua tidak ada kitab, namun saya mengambil kesempatan jugalah untuk baca kitab ni, tapi sebagai satu muqaddimah, di mana pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah masing-masing ada kitab lah, dan satu inisiatif saya akan bincang dengan pihak surau untuk membeli yang versi Rumi dalam 15 biji ataupun 20 biji, kita letak di surau kita sebagai maknanya untuk kita semualah pakak-pakak tengok kitab tersebut. Baik. Sebelum kita memulakan kitab ini,
Maka terlebih dahulu kita menghadiahkan bacaan Fatihah pahalanya kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, kepada para aulia, ulama-ulama, ibu bapa kita yang telah meninggal dunia dan muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, dan khususnya kita hadiahkan bacaan ataupun pahalanya kepada pengarang kitab kita ni, iaitulah Tuan Husin Kedah rahimahullahu taala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayatus sibyani fi ma'rifatil islami wal iman. Allafahu bilughatil jawiyyu al-malayuwiyyu Abu Abdillah Husain Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjariyu rahimahullah Al-Bari. Baik, kitab ini, kitab yang sama-sama kita nak muzakarah ni, namanya iaitulah Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan. Apa tu Hidayatus Sibyan? Yang nama bagi kitab ni ialah Hidayatus Sibyan. Hidayah maknanya petunjuk. Tu hidayah. Sibyan itu dia panggil jamak. Jamak kepada lafaz mufradnya iaitulah sobi. Sobi maknanya budak. Kanak-kanak. Jadi nama kitab kita ni, kita sama-sama nak muzakarah secara bulanannya, iaitulah nama dia petunjuk bagi kanak-kanak. Petunjuk bagi kanak-kanak. Petunjuk bagi budak-budak. Yakni budak-budak dalam medan ilmu. Bukan budak-budak kanak-kanak di sini maknanya dari sudut umur, tidak. Budak-budak sini ni walaupun tua sekalipun kita, tapi dari sudut ilmunya kita tu budak. Aku alim dah, kena jadi kanak-kanak juga. Walau alim sekalipun, yakni kanak-kanak nisbah tawaddu'. Nisbah kita rendah diri. Nisbah aku ni maknanya biarlah alim dah pun, pandai dah pun, tapi kena ada satu sifatnya tawaddu'. Rendah diri. Rendah diri bukan dengan makna-maknanya jalan nunduk kepala-kepala, tepuh tiang-tiang, tidak. Tawaddu' ni satu perasaan hati. Rasa maknanya diri kita ni lekeh. Jangan rasa diri kita tu hebat. Jangan rasa diri kita tu tinggi. Tu panggil tawaddu'. Maka dalam ilmu lebih-lebih lagi lah. Walaupun mengajinya banyak kita sekalipun, maknanya kita ni kena rasa rendah. Maknanya aku ni ilmunya tak ada. Tu nama kitab ni Hidayatus Sibyan. Petunjuk bagi kanak-kanak. Yakni kanak-kanak nisbah kepada ilmu. Bukan kanak-kanak nisbah umur, tidak. Walau umur kita banyak sekalipun, tua sekalipun, panggil kanak-kanak jugalah. Maknanya nisbah pada ilmu tadi. Bahkan kalau kita pandai sekalipun, alim sekalipun, kanak-kanak juga dari sudut tawaddu'nya diri kita. Belajar juga maknanya kitab ni. Mudah-mudahan kita dapat barakat, rahmat,
daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni malam ni sebagai mukadimah saja ni. Kerana kita sama-sama tidak ada kitab lagi. Insya-Allah manakala kita tahu dah nama kitab ni ialah Hidayatus Sibyan, pakak-pakak beli. Pakak-pakak beli. Hak inisiatif pihak surau, hak kita nak bincang nanti supaya beli biar ada di sini tu, hak tu lain. Hak kita sendiri tu biar ada. Nak catat apa semua tu. Tu ilmu tu pesing dia kena catat. Tak catat dia, lari dia. Maknanya tak ingat kita. Maka kena catat dia. Maka nak catat tu lah. Kalau catat di buku orang tak sedap mana. Tapi kalau hak kita sendiri uduh pun tak apa. Asal kita catat. Tu lebihnya. Lagi pula Nabi SAW sabda di dalam satu hadis. Nabi sabdanya, kun aliman. Jadi olehmu, kata Nabi SAW, aliman. Orang yang dapat mengajar. Mu kena jadi orang mengajar. Ini surahan daripada Nabi SAW. Galakan daripada Rasulullah SAW. Kun aliman. Jadi oleh kamu akan orang yang mengajar. Tiba-tiba kita tak pandai nak mengajar. Tak reti nak mengajar ilmu ada. Tapi tak reti misalnya belik lidah lah. Macam-macam lah gementarnya. Lalu tu kata Rasulullah SAW, kalau kamu tak dapat nak jadi orang yang mengajar, kamu jadilah au muta'alliman. Mujadi daripada mereka-mereka yang menuntut ilmu. Maka nak tuntut ilmu syarat kena ada kitab. Itu syarat dia. Tak panggil kita tu yang menuntut ilmu kalau kita tak ada kitab. Tak ada pen ataupun misalnya catat tu, tak panggil tuntut ilmu. Itu panggil apa kita hok mari saja-saja tanpa kitab misalnya. Tidak ada kelebihan ke? Ada. Tapi kelebihan dia tu duduk tangga hak ketiga dah. Kerana Nabi SAW suruhnya hak peringkat lebih sekali mengajar. Tak boleh mengajar maknanya tuntut ilmu. Maknanya kena ada kitab syarat dia cari ilmu ni. Penuntut ilmu ni. Dan lalu tu kata Nabi SAW, dah tak boleh juga jadi peringkat hak kedua tadi tuntut ilmu. Au mustami'an. Mujadilah daripada mereka-mereka yang mendengar ilmu. Ini peringkat ketiga dah tu. Tak ada kitab, mari saja-saja, dengar tak ada telinga misalnya. Tu hak pangkat yang ketiga dah. Hak naknya biar duduk hak tinggi tu. Hak tingginya mengajar. Hak lebih kurang sikitnya maknanya tuntut ilmu. Tuntut ilmu tu tinggi dah tu. Maka tinggi maknanya daripada nisbah kita hak dengar saja. Tapi dengar tu tak apa dah. Alhamdulillah dah boleh mari dalam majlis ilmu maknanya. Dibandingkan daripada orang hak tak gemar langsung kepada ilmu. Tapi nak lebih tu. Nak kepada lebih. Hak Nabi SAW sabda tadi. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kalau mu tak boleh jadi orang hak dengar ilmu pun, kata Nabi SAW, mu kena kasih kepada ilmu. Kena kasih pada ilmu. Wala takunil khamis. Jangan kamu jadi golongan yang kelima. Apa golongan yang kelima ni? Maknanya mengajar pun tidak. Tuntut ilmu pun tidak. Dengar ilmu pun tidak. Kasih pada ilmu pun tidak. Jangan kamu jadi hak ni. Golongan hak kelima ni. Hak tidak mana-mana hak aku sebut pak tadi tu. Maka orang hak duduk pada golongan yang kelima, mengajar tidak, tuntut ilmu tidak, duduk dalam majlis ilmunya tidak, maka golongan hak ni fatahlik. Binasa orang tersebut. Binasa dunia juga binasa akhirat. Ni kelebihan biar kita tahu. Duduk dalam majlis ilmu ni besar. Maknanya
Lagi pula Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, maknanya mengangkatlah oleh Allah, telah mengangkat oleh Allah Ta'ala mengangkat, maknanya daripada hamba dia tu, daripada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala akak darjat. Allah Ta'ala muliakan daripada kalangan hamba-hamba dia. Hamba dia tu terbahagi pada dua lagi tu. Ada hamba dia yang tidak beriman, ada hamba dia yang beriman kepada Allah. Hak mana Allah Ta'ala muliakan daripada hamba dia tadi tu? Yang terbahaginya kepada dua, yang beriman kepada Allah. Allah Ta'ala muliakan hak ni. Dengan makna mulianya, jelasnya di akhirat sana. Dengan maknanya diberi syurga kepada orang yang beriman kepada Allah. Walau bagaimanapun maksiat banyak kita yang beriman pada Allah balik akhiratnya, tapi oleh kerana imannya ada dalam dada kita, ada dalam hati kita, maknanya syurga lagu-lagu mana pun, macam mana sekalipun syurga tetap kepada orang yang beriman. Itu Allah Ta'ala muliakan orang yang beriman. Walau balik akhirat kita pergi dengan dosa yang tidak diampun oleh Allah, tapi iman ada, maka Allah muliakan orang yang beriman ni, tetap syurga maknanya. Ni lebihnya orang yang beriman. Syurga dalam tangan kita. Kata guru kami, seolah-olahnya iman ni geran tanah dah. Syurga tu geran tanah dah bagi orang yang beriman. Ada geran dah. Walau tak duduk lagi pun kita orang yang beriman, geran sudah ada cerak dah. Semesti dah geran tu. Geran bukan geran tanah dunia, tidak. Geran tanah syurga ada dah di kita. Itu seolah-olah. Maknanya walau tak duduk lagi pun orang tak boleh nak dakwa ni hak aku ni, tak boleh. Hak kita tu, hak kita tu. Kenapa? Iman kita ada dalam hati. Kita iman kita, kepercayaan kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah. Itu panggil kita orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala muliakan daripada kalangan hamba dia yang beriman. Wallazina utul ilma darajah. Dan Allah Ta'ala muliakan pula maknanya daripada kalangan hamba dia yang beriman tadi, Allah Ta'ala muliakan mereka-mereka yang berilmu dengan beberapa darjat. Allah Ta'ala muliakan orang yang berilmu pula. Maka nak pada ilmu, kena hadir dalam majlis ilmu. Tu adabnya. Lakukan maknanya berlaku adab yang Allah Ta'ala letak maknanya dengan usaha. Dia tak ada ilmu mari dengan sekaligus dengan tak mengaji tu ada, tapi jarang. Dia panggil ilmu laduni. Hak tu jarang benar hak tu. Tapi hak galiknya, hak kebiasaan adabnya, Allah Ta'ala maknanya berlakukan adab nak pada ilmu dengan kita belajar. Dengan usahanya hadir pada majlis ilmu, baru diangkat oleh Allah Ta'ala kita tu dengan beberapa darjat sebagaimana yang Allah Ta'ala firman. Maka nak hadir majlis ilmu ni berasa liat, sibuknya, mari kekangan masanya. Kerana apa tu begitu? Kerana kita tak rasa lebih duduk dalam majlis ilmu. Kerana kita tak rasa besarnya duduk dalam majlis ilmu. Kerana tu jadi liat. Kerana tu kita rasa maknanya kalau ada satu-satu benda terkekangan di kita, kita tak pilih majlis ilmu ni, cerak-cerak dah pergi kepada hak lain. Ya hadir juga ni misalnya setengah-setengah tu kerana tak ada arah. Duduk rumah saja. Baik aku pergi masjid tu. Tak rasa lebih tu duduk dalam majlis ilmu tu. Maka nak rasa hak tu, nak dengan ilmu pula tu. Nak rasa besarnya duduk dalam majlis ilmu tadi. Kalau tidak, tak rasa besar. Kalau kita mari satu-satu ujian misalnya. Hujan kah misalnya? Ustaz tak mari ni hujan ni. Tak pergi kita.
Duk tunding pada ustaz misal. Ataupun isteri kita, ataupun anak kita, ajak misalnya, gi abah Tesco, gi abah misalnya Expo dan sebagainya. Ya juga marilah. Kerana duduk dalam gi masjid ataupun duduk dengar tu sok-sok dah misalnya. Tu kerana apa tu jadi begitu tu? Tak rasa besar. Kerana kita tak rasa maknanya lebihnya kita hadir dalam majlis ilmu. Sedangkan besar ni duduk dalam majlis ilmu ni. Ma'ubidallahu bisyai'in afdalu min fiqhi fiddin. Nabi SAW sabda misalnya maknanya, tidaklah diibadatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu-satu ibadat yang terlebih afdal. Hak ibadat hak terlebih afdal sekali kata Nabi SAW ialah kita faham pada masalah agama. Hak tu hak terlebih afdal sekali. Tak ada hak lain. Maka maknanya duduk dalam majlis ilmu itulah ibadat hak afdal. Kerana kita nak tuntut kefahaman di dalam ilmu agama. Tak ada hak terpaling afdal daripada tu. Maka kita kena tahu tu. Tu hak terlebih afdal sekali tu. Walau macam mana kita sekalipun sibuk, biar kita ada dalam diary kehidupan jadual kita, ada dalam majlis ilmu tu. Biar ada dalam sehari tu. Ada kita bekerja tu ibadat dah. Bekerja tu satu ibadat. Nak tanggung isteri, nafkah dan sebagainya tu panggil ibadat wajib bagi. Pahala wajib tu. Keluar daripada rumah kita nak cari rezeki misalnya untuk beri nafkah pada isteri anak kita. Tu pahala wajib tu, bukan sunat tidak tu. Tu ibadah kita dah tu. Tapi biar ada juga dalam diary kehidupan kita sehari-hari, kena ada sikit pun. Maknanya biar ada majlis ilmu tu hak kita hadir. Maka peluang tadi tu di antaranya celah-celah di antara maghrib dan isyak. Sibuk setara mana pun kena ada. Siapa kita sibuk kita? Orang syarikat besar misalnya kita tu ketua. Ketua pun ada dalam majlis ilmu kita. Pangkat apa? Hak malah sangat duduk dalam majlis ilmu misalnya. Guru besar sibuk ada dalam majlis ilmu misalnya. Kita pangkat apa kita? Ketua kampung dah. Ketua kampung pun ada. Tu nak kata maknanya sesibuk mana sekalipun ketepikan waktu maghrib dan isyak biar kita duduk dalam majlis ilmu. Kerana besar majlis ilmu ni. Di antaranya kita dengar satu hadis Nabi SAW. Ni sebagai pembukaan lah ni. Sebagai pembukaan. Nabi SAW sabda di dalam satu hadis. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla zikra. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kumpulan daripada para malaikat yang mana mereka ni Allah Taala jadikan khusus, Allah Taala jadikan khas untuk dia tu tugasnya mencari-cari di manakah tempat di atas dunia yang majlisnya ingat kepada Allah. Tu majlis ilmu lah maknanya. Suruh cari maknanya Allah Ta'ala jadikan satu kumpulan hak banyak daripada para malaikat. Khasnya dia ni, tujuan dia ataupun tugas dia nya, iaitulah cari di manakah di atas dunia hak satu tempat orang berhimpun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di majlis ilmu. Lalu tu fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah, maka apabila malaikat tadi Allah Ta'ala jadikan suku tertentu khusus tugas dianya untuk cari majlis ilmu, apabila mereka itu bertemu di mana manusia tu duduk berhimpun ingat kepada Allah, tanadau halummu ila hajatikum, maka mereka tadi puak-puak malaikat Allah Ta'ala jadikan khas ni
Panggillah sama-sama dia. Pakak-pakak menyeru sama-sama puak-puak dia. Temu dah aku. Hak mana hak kita duduk cari-cari selama ni. Tu puak-puak dia panggil puak-puak dia. Para malaikat ni duduk panggil sama-sama dia. Temu dah kita ni. Di mana majlis ilmu, di mana majlis orang berhimpun untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu manakala mereka tu panggil sama-sama dia, maka pakak-pakaklah mereka itu fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Manakala dah bertemu tadi, maka mereka tadi tu pakak-pakak mari duduk pada tempat tadi, tempat majlis zikir, tempat majlis ingat pada Allah Ta'ala, majlis ilmu. Pakak-pakak duduk mengerumuni, pakak-pakak duduk melimpahi, pakak-pakak duduk maknanya menyebarkan sayap-sayap mereka daripada dunia sehinggalah ke langit. Pada tempat majlis tu sehinggalah ke langit pakak tutup dengan sayap-sayap mereka. Tu maknanya tanda redanya kepada majlis ilmu tadi. Majlis ingat kepada Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Lalu tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah para malaikat duduk menyebari ataupun duduk mengerumuni puak-puak kita hok duduk dalam majlis ilmu ni hinggalah ke langit sana. Maka Allah Ta'ala tanya kepada mereka tu malaikat, hal keadaan Allah Ta'ala tahu dah maknanya. Cuma tanya ni nak suruh satu pengajaran kepada kita. Lalu Allah Ta'ala tanya, kerana pegangan kitanya akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala tahu segala perkara, maknanya sedia kala lagi Allah Ta'ala tahu dah. Tu akidah dah. Lalu tanya nak dapat sebagai pengajaran kepada kita. Maka Allah Ta'ala tanya kepada malaikat tadi, mayakulu abdi. Hei para malaikat, hak mana malaikat tadi tu duduk mengerumuni kita sehinggalah ke langit sana. Lalu tu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat tu, hamba aku tu sedang buat apa tu? Dalam majlis tadi. Dalam majlis tersebut yang kamu duduk kerumuni tu, dia duduk buat apa tu? Lalu tu katanya malaikat, qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yamhadunaka wa yumajjidunaka. Hei Tuhan, mereka ni hak aku duduk maknanya menebari sayap-sayap aku sehingga ke langit ni, mereka ni aku duduk teduhi dia kerana dia duduk tasbih kepadamu, kerana dia duduk memuji-mujimu, kerana dia duduk besar-besar kepadamu, kerana dia tu duduk maknanya mengagung-agungkan engkau ya Allah. Mereka duduk memuliakan engkau ya Allah. Lalu tu katanya Allah Ta'ala kepada mereka itu malaikat, hal ra'auni, adakah mereka tu lihat aku hingga sebegitu, maknanya mereka tu duduk mengagung-agungkan aku, duduk memuji-muji aku. Dia tengok dah ke aku? Katanya Allah Ta'ala kepada malaikat. Lalu tu katanya malaikat, la, tidak, wallah ma ra'auka, mereka tak pernah lagi lihat engkau ya Allah. Tapi mereka tadi duduk ibadat dah padamu, walaupun dia tak lihatmu. Maka katanya Allah Ta'ala, wa kaifa law ra'auni. Hei malaikat, bagaimana kira-kira kalau dia tu lihat aku? Kalau dia lihat aku, macam mana agak-agaknya? Tu setara tak tengok aku tu. Kalau dia tengok aku. Lalu tu katanya malaikat, law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Oh katanya malaikat, kalaulah dia tu lihatmu hei Allah, nescaya lebih bersangatanlah bagi mereka itu buat ibadat padamu. Lebih-lebih lagi lah dia akan buat ibadat padamu. Dan terlebih-lebih lagi lah dia akan memuji, mengagungkan engkau wahai Allah. Tu kalau dia tengokmu. Ni tak tengok pun maknanya duk ingat dah padamu. Kalau tengokmu lagi-lagi lah duk ingat padamu hei Tuhan. Lalu tu kata Allah Ta'ala,
Fama yas'aluni. Apakah hak dia harap? Apakah hak dia duduk idam? Apakah hak dia duduk minta-minta? Maknanya harapan dia duduk dalam majlis ingat pada aku tu. Dia duduk harap pada apa? Lalu tu katanya malaikat kepada Allah Ta'ala yas'alunakal jannah. Mereka harap dengan hadir duduk dalam majlis ingat padamu, tak ada harapan dia nak pada syurgamu lah Tuhan. Dia nak pada syurgamu. Sebab tu dia ingat padamu. Lalu tu katanya Allah Ta'ala wahal rahauha. Dia tengok dah ke syurgaku. Dia tengok dah ke syurga ni. Maknanya hok dia duduk harap-harap nak sangat tu. Lalu tu katanya malaikat la wallah ya rabbi ma ra'auha. Hei Tuhan, demimu, demi Allah, mereka tak tengok lagi tu syurga tu. Tapi dia harap dah nak pada syurga. Tapi dia tak tengok lagi. Lalu tu kata Allah Ta'ala fa kaifa law annahum ra'auha. Bagaimana pula kira-kira kalau dia lihat saksi sendiri dengan mata kepala dia tu akan syurga yang aku sediakan kepada mereka hak dia harap tadi. Lalu tu kata malaikat law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha harsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Kalau dia tengok Tuhan, maknanya syurgamu ni hak musdia pada mereka hak dia harap ni, kalau dia tengok dengan mata kepala dia, terlebihlah maknanya dia tu nak kepada syurgamu. Setara tak tengok pun dia buat ibadat dah padamu ni. Tapi kalau dia tengok sendiri keindahan-keindahan syurga tadi, nescaya terlebih lagilah dia harap ataupun terlebih lagilah daya tarikan dia untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب وبعث أنت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة وضعه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمما يتعوذون. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tanya lagi kepada malaikat, hei malaikat, apakah yang mereka itu harapkan hak dia tak mahu manakala dia duduk ingat kepada aku? Harapan dia, hak dia nak pada syurga aku misalnya. Maknanya, apa pula hak dia tak mahu? Apa pula harapan dia, hak dia mahu hindari manakala dia duduk dalam majlis untuk ingat kepada aku? Lalu tu katanya malaikat, mereka itu tu maknanya mereka itu minta berlindung, harapan merekanya daripada neraka engkau wahai Allah. Mereka tak mahu sangat kepada neraka-Mu. Kerana itulah mereka itu mengambil kesempatan maknanya untuk hadir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ingat kepadamu. Lalu kata Allah Taala, wahal ra'auha, adakah dia tengok dah maknanya neraka huk aku sediakan kepada mereka-mereka huk jahat maknanya. Mereka-mereka huk buat maksiat maknanya. Lalu tu katanya malaikat, la wallah ya Rabbi ma ra'auha. Mereka tak rajin lagi. Mereka tak pernah lagi tu lihat neraka-Mu tu, hei Tuhan. Lalu tu katanya Allah Ta'ala, fakaifa law ra'auha. Kalaulah mereka tu lihat sendiri maknanya dengan mata kepala mereka, mereka saksikan neraka huk aku jadikan ni. Maknanya sebagai pembersih bagi mereka-mereka yang buat maksiat kepada Allah. Lalu tu katanya malaikat kepada Allah Ta'ala, law ra'auha ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Kalaulah dia lihat, hi Tuhan, maknanya neraka yang engkau buat, yang engkau sediakan tadi, nescaya mereka itu lebih-lebih bersungguhlah untuk menjauhi diri mereka daripada neraka engkau. Tentulah maknanya kalau maksiat tu, dia tak buat langsung dah, hai Tuhan. Kerana apa? Kerana dia tengok dah maknanya macam mana neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat tadi. Lalu tu kata Allah Subhanahu wa taala, dah kalaulah begitulah harapan mereka tadi, hak duduk dalam majlis ilmu, harapan mereka maknanya hak hadir dalam majlis untuk ingat pada aku ni, nak kepada neraka syurga aku dan menjauhi tak mahu kepada neraka aku. Lalu tu katanya Allah Subhanahu wa taala, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Lalu tu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat yang mana sedang memayungi kita semua daripada dunia ni sehinggalah ke langit sana. Hei malaikat, kamu bersaksilah kata Allah Taala, anni qad ghafartu lahum, bahawasanya aku ni mengampuni segala dosa mereka tadi. Mereka mana? Mereka yang duduk dalam majlis ingat kepada Allah. Tu Allah Ta'ala ampun sekalian dosa-dosa kita.
Tu besar. Besarnya kita hadir ataupun besarnya kita duduk berkumpul dalam satu majlis yang mana majlis tersebut ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira mana-mana, pergi mana-mana pun, asalkan majlis tadi ingat kepada Allah. Maka besar kita hadir dalam majlis ilmu, Allah Taala ampunkan dosa-dosa kita. Lalu tu besarnya maknanya hadir dalam majlis ilmu hak tu hak nak maknanya memang niat hati dia nak duduk dalam majlis ilmu dah. Lalu tu katanya para malaikat, qala yaqulu malakun min malaikati fihim fulanun laisa minhum. Lalu tu ada setengah daripada malaikat ramai-ramai tadi yang menibari sayap-sayap mereka daripada dunia hinggalah ke langit sana. Ada daripada kalangan mereka tu malaikat. Hei Allah Ta'ala, hei Tuhan, aku nak tanya ni, daripada ramai-ramai ni hak duduk dalam majlis ilmu ingat padamu ni, ada setengah daripada mereka, fulan, ada satu orang daripada mereka tu di mana namanya sekian-sekian, laisa minhum. Dia tu bukan nak sangat duduk hadir dalam majlis ilmu tadi. Dia bukan sangat nak duduk dalam majlis untuk ingat padamu tadi. Wa inna ma ja'a li hajatin. Tapi dia duduk tu kerana hajat lain tu. Bukan kerana kosak hati dia nak ingat padamu, tapi ada hajat lain misalnya. Ataupun nak pergi kecing, tengok-tengok ada orang belok kereta. Duduklah dia sambil-sambil tunggu misalnya. Tu bukan duduk dalam majlis ilmu tu. Tapi singgah sahaja. Tak ada arah dah. Maknanya nak pergi, kereta kena belok. Nak keluar, motosikal maknanya kena belok ke demo misalnya. Tu bukan hajat dia tu. Nak duduk dalam majlis ilmu tu. Dia ni macam mana ya Allah? Orang lain tu tak apalah, aku ampun dosa dia. Ni orang ni. Lalu tu kata Allah Ta'ala, hum julasa la yushqa bihim jalisuhum. Mereka ni pun, fulan ni pun sama aku apa juga. Kerana apa? Adakah dia ganggu orang yang duduk dalam majlis ilmu tu? Dia pergi bedil ke? Dia pergi tembok lah kau. Ada, tak ada kaca. Aku apa juga. Maknanya dia ni orang baik juga. Aku apa juga. Tu kelebihan. Biar kita tahu. Biar kita maknanya tanam ingat benda ni besar. Manakala kita tahu benda tu besar, marilah geram, marilah dia panggil dalam hati kita untuk hadir dalam majlis ilmu. Tapi kalau kita tak tahu kelebihan, duduk begitu saja misalnya, tak tahu kelebihan apa-apa, maknanya kita tak rasalah geram tadi untuk duduk dalam majlis ilmu. Tu besar sedikit sebanyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kitab kita maknanya Hidayatus Sibyan. Nabi ada cari, kalau kita ada kitab masing-masing, ada sendiri misalnya hak inisiatif hak ada milik kita sendiri tu. Mana kalau kita ada, maknanya kalau kita tertinggal kita rasa sayang. Kalau aku tak mari ni, gelonggolah kitab aku. Jadi maknanya ada satu licin di kitab aku. Kalau hak lain tulis-tulis semua. Kalau tak mari, nampak gelonggor. Tu misalnya kalau kita ada kitab, lebih lagi gemar kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Ni kitab kita Hidayatus Sibyan. Tu nama kitab tu. Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil islami wal iman. Nama kitab ni Hidayatus Sibyan. Pada nak menerangkan, kitab Hidayatus Sibyan ni pada nak menerangkan, pada nak menceritakan, pada nak menyatakan tentang pengenalan hukum hakam yang berkaitan dengan Islam dan berkaitan dengan iman. Kita ni duduk nak cerita tentang hukum hakam Islam. Yakni hukum hakam Islam merujuk kepada rukun-rukun Islam. Hukum hakam Islam tu banyak. Daripada hududnya misalnya, muamalah misalnya, munakahat misalnya, banyak hukum hakam berkaitan dengan Islam. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibyan, kitab nipih ni hanya nak menyatakan tentang rukun-rukun Islam, bab sembahyang hinggalah bab haji. Dan dalam kitab kita ni juga
ada di hadapannya mengandungi penerangan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tak baca bahagian tauhid ni. Tauhid kita kena baca kitab lain lah. Kitab ni pun comel juga. Tapi ringkas sangat. Maknanya mengaji kitab hak-hak memang tumpu pada tauhid lah. Tapi di surau ni kitab Hidayatus Sibyan kita langkau pergi kepada bab hukum hakam berkaitan dengan Islam, bab sembahyang hinggalah bab haji insya-Allah. Cuma kalau ada kesempatan sedikit waktu apa semua tengok masalah baru kita baca. Kita baca bab tauhid tu sikit. Sikit saja tu bab tauhid dalam kitab ni. Sikit je. Tumpuan kita dalam bab fiqh. Allafahu bilughatil jawiyyu al-malayuwiyyu, mengarang akan dia akan ini kitab. Ditulis kitab ni siapa yang mengarang kitab Hidayatus Sibyan ni? Maknanya mengarang akan dia silap. Mengarang akan dia akan ini kitab bilughati, yakni dengan bahasa, dengan lughah Jawi, dengan lughah Jawi, dengan bahasa Jawi. Jawi mana? Jawi Melayu. Ditulisnya dalam Jawi, lagi pula Jawi Melayu. Siapa yang mengarang kitab Hidayatus Sibyan ni? Oleh Abu Abdillah. Tu Abu Abdillah bukan nama dia, tapi kunyah dia panggil. Kunyah gelaran. Abu Abdillah nama dianya. Karangan ni siapa yang tulis dia? Nama dia Husain Nasir, yakni Husain bin Muhammad Nasir. Nama dia Husain. Ayah dia nama Muhammad Nasir. Tok dia bin Muhammad Tayyib. Tok dia Muhammad Tayyib Al-Mas'udi, yang dibangsakan kepada nye dia nama Mas'ud. Al-Banjari, yang dibangsakan kepada keturunan Banjar Indonesia, rahimahullah al-bari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati akan pengarang kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Husain, Tuan Husain bin Nasir ni, dia dilahirkan di Kedah. Di Kedah, orang Kedah maknanya. Tapi keturunan Banjar. Dia keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ni? Iaitulah tuan bagi kitab Sabilul Muhtadin. Ataupun Sabilal Muhtadin. Kitab Sabila, Sabilul Muhtadin. Tuan bagi kitab tu, maknanya orang alim yang sangat hebat lah tuan kitab tu. Dia ni keturunan dia. Keturunan tuan bagi kitab Sabilul Muhtadin ataupun Sabilal Muhtadin. Tapi dia lahirnya di Kedah, di Titi Gajah. Di Titi Gajah dia lahir kat sana. Ni seorang ulama yang sangat hebat. Jadi kitab dia ni telah selesai dikarang 1330 Hijrah. Lama dah lah. Berapa ratus tahun dah. Dengan kita ni, kita 1400 dah. Ni 1330 pun masih lagi orang buat mengaji kitab ni. Apa sebagai pengajaran kepada kita? Tanda barakatnya kitab ni. Tanda berkatnya kitab ni. Tanda Allah Ta'ala menerima kitab ni. Kerana apa tanda Allah Ta'ala terima kitab ni? Kerana adalah salah satu tanda Allah Ta'ala terima sesuatu penulisan tersebut adalah dibaca sehingga kini. Kerana keikhlasan penulis tadi. Sebagaimana kata Imam Malik. Imam Malik manakala dia tulis kitab Muwatta dia, anak murid dia tanya, "Ya Aba Abdillah, hei Aba Abdillah, ayah kepada Abdillah, kenapa kamu tulis juga ni kitab Muwatta ni? Kitab berteraskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Ramadah yang menulis kitab-kitab hadis ni, maknanya sebelum daripadamu." Lalu tu katanya Imam Malik tadi, makana lillah yabqa famakana li ghairihi yaghna. Siapa-siapa yang tulis ikhlas kepada Allah, penulisan tadi akan kekal. Akan orang baca kitab tu. Sebaliknya kalaulah seseorang tu tulis dengan tidak ikhlas kerana Allah, ada sebab lain bukan kerana Allah nak bersahun, nak nama misalnya dan sebagainya,
maka kitab tadi itu akan hilang begitu saja. Tak ramai orang buat baca sebagai silibus dan sebagainya, buat belajar manfaat terhadap kitab tersebut. Tapi kitab kita ni, di pondok-pondok misalnya, wajib belajar kitab ni. Wajib kena khatam kitab ni. Kitab ni nipis dah. Kitab Hidayatul Sibyan. InsyaAllah kita akan baca di dalam kitab ni pada pertemuan kita yang akan datang. Itu sebagai pengenalan di kulit kitab sahaja. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.